Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pensyarah di Jabatan Penilaian dan Pentadbiran IB Cabang Internet ingin mengulas satu buku, iaitu buku yang saya baca, iaitu 9 Strategi Membangun Kecemerlangan Sekolah. Jadi buku ini ditulis oleh Zainuddin bin Muhammad Noor selaku pengarah IB Cabang Internet. Jadi dalam buku ini beliau ada menulis beberapa perkara, iaitu terdiri daripada uh, 12 bab. 12 bab. Buku ini iaitu 12 bab yang telah ditulisnya, iaitu berkisar daripada bab 1, iaitu membangunkan kecemerlangan sekolah. Jadi dalam buku ini bagaimana beliau menyatakan perlunya pembangunan sekolah itu dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin di sekolah tersebut, bukan sahaja dikendalikan oleh seorang pengetua ataupun guru besar, malah guru-gurunya juga amat berperanan untuk membangunkan sekolah tersebut. Itu satu sekolah. Jadi bab yang kedua, beliau mengetengahkan bagaimana kepimpinan pengetua dan guru besar yang mampan dilaksanakan di sekolah. Jadi dengan adanya kepimpinan pengetua dan juga guru besar yang mampan, maknanya sekolah itu dapat dilaksanakan atau ditadbirkan dengan baik. Okey. Bab yang ketiga, beliau menyatakan tentang pembentukan budaya sekolah. Jadi budaya sekolah ini adalah satu budaya yang amat bermakna kepada pelajar. Membentuk satu budaya kepada pelajar adalah satu amalan yang bermakna kepada mereka. Jadi dengan budaya sekolah lah satu-satu organisasi itu dapat membangun dengan berkesan. Kemudian dalam bab yang keempat, iklim sekolah yang inklusif. Iklim sekolah adalah salah satu faktor yang membawa kejayaan sekolah tersebut. Jika iklimnya baik, iklimnya berkesan, cara bekerjanya yang sempurna, yang selesa dan sebagainya, itu juga membawa kesan kepada kepimpinan sekolah. Dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti sekolah untuk meningkatkan prestasi yang tinggi, seorang pemimpin sekolah seperti guru besar dan juga pengetua, mereka memerlukan perancangan strategik yang baik. Untuk merancang satu strategi yang baik, yang ini dikongsikan dalam bab yang kelima. Jadi mereka perlu ada hala tuju yang betul dalam melaksanakan perancangan strategi mereka. Dan pelaksanaan program dalam bab yang keempat, pelaksanaan program yang berkesan. Jadi sekiranya keberkesanan dalam pelaksanaan program itu dipertikaikan, maknanya kejayaan sekolah juga tidak dapat dinilai oleh mana-mana pihak. Kemudian dalam pelaksanaan itu juga, bab 7, Encik Zainuddin juga telah mengetengahkan tentang kreatif dan inovatif menyelesaikan masalah. Kreatif dan inovatif menyelesaikan masalah ini amat penting kepada pengurus-pengurus di sekolah, iaitu guru besar dan juga pengetua, bagaimana mereka mewujudkan satu kreativiti dan inovatif untuk menyelesaikan masalah kepada kepimpinan mereka, kepada organisasi mereka. Sebab setiap organisasi ada kekurangan dan juga isu-isu yang timbul dari masa ke semasa, dan kreativiti dan inovatif inilah yang dapat menyelesaikan keadaan tersebut. Dalam bab yang ke-8 pula, beliau menyatakan tentang pemantauan dan penilaian berkesan kepada orang yang dipimpinnya juga adalah salah satu cara ataupun kaedah yang dapat dilaksanakan untuk melihat bagaimana orang bawah mereka bekerja. Jadi di situ isu-isu akan dapat diselesaikan
dengan kaedah pemantauan oleh pengetua dan juga guru besar ni, dan bukan mereka saja yang perlu memantau, mereka juga boleh mengagihkan tugas pemantauan ini kepada pengurus kanan dan juga guru kanan serta guru penantian dan sebagainya, mengikut bidang-bidang yang telah ditetapkan. Bab ke-9 tentang pentaksiran dan penilaian secara berterusan. Jadi pentaksiran ini, seorang pemimpin di sekolah seperti guru besar dan juga pengetua, pentaksiran ini dilaksanakan kepada orang bawahan mereka, seperti perkanan, guru-guru dan juga staf-staf yang memberi bantuan ataupun memberi perkhidmatan kepada sekolah tersebut. Jadi pentaksiran ini adalah satu penilaian yang boleh dilaksanakan secara berterusan ataupun secara berkala, secara umum ataupun secara yang lebih spesifik lagi. Dalam bab yang ke-10 iaitu keberhasilan program. Jadi buku ini juga telah mengetengahkan beberapa proses pelaksanaan program ini dan melihat keberhasilan program itu jadi amat penting. Jadi keberhasilan satu-satu program itu dinilai dalam satu-satu masa, melihat keberkesanannya. Sekiranya satu-satu program di sekolah tersebut tidak dipertikaikan, maka haruslah ditinggalkan supaya tidak dia menjadi satu kesan yang negatif kepada warga sekolah tersebut. Dan bab ke-11, beliau juga telah memberikan contoh-contoh model perancangan strategik daripada beberapa buah sekolah serta carta projek strategik yang telah berdasarkan pengalaman beliau di beberapa buah sekolah serta tempat-tempat yang beliau uruskan. Jadi bab yang ke-12 juga, beliau juga telah memberikan satu perkongsian pintar iaitu SKKSM, iaitu Standard Kompetensi Kepengetahuan Sekolah Malaysia, dan juga beberapa pandangan-pandangan tentang standard tersebut. Okey, dalam buku ini juga secara tak langsung juga beliau menulis tentang bagaimana pemimpin itu berdepan dengan cabaran isu-isu semasa untuk menghadapi situasi yang zaman sekarang ini. Jadi memang amat mencabar. Sebagai seorang pengetua dan guru besar memang amat mencabar sekarang ketika ini, kerana masyarakat di sekeliling bukan sahaja terdiri pada ibu bapa yang hanya untuk menghantar anaknya saja, tapi mereka juga adalah salah seorang penilai ataupun memberi penilaian kepada kepimpinan seorang pengetua dan guru besar. Jadi buku ini boleh dijadikan panduan kepada pengetua dan guru besar untuk memimpin organisasi mereka, setidak-tidaknya bukan untuk mendapat setidak-tidaknya mereka dapat, buku ini dapat memberi panduan kepada pengetua dan guru besar untuk memimpin sekolah secara yang lebih berkesan. Sekian, terima kasih.